Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha. Hari yang ke-222. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah ciri-ciri fahaman Wahabi. Siapakah mereka? InsyaAllah kita akan dengarkan sebentar lagi. Tapi sebelum tu Soleha nak minta tolong kepada anda semua. Tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Hai, Waalaikumsalam Nur Syahidah Hamidi. Waalaikumsalam Angga Masyita. Hai Kak Emma. Hai Umi Afan Kalisha Umairah. Okey, Alhamdulillah. Hai Kak Hamiati Idu. Okey, Alhamdulillah. So, jom sama-sama kita berselawat dahulu dan berdoa. Semoga Allah mempermudahkan serta merestui majlis ilmu kita pada petang ini, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, Waalaikumsalam Kak Nur Syawira. Hai Kak Siti Mariam Nurdin. Hai Umi Hendon. Okey, Alhamdulillah. So, tajuk kita hari ini adalah ciri-ciri fahaman Wahabi. Sebenarnya kita kena tahu bagaimanakah orang yang ada fahaman Wahabi dan juga fahaman kita menggunakan dengan ahli sunnah wal jamaah. Macam kita ni umat Nabi Muhammad dan kita menggunakan mazhab Syafi'i dan juga kita mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Tetapi ada perbezaan pendapat dan juga kesalahfahaman ataupun perbalahan bagaimana pihak-pihak Wahabi ni tak setuju. Ada setengah perkara yang dia bantah, ada setengah perkara yang dia tak setuju dan dia langsung tak bersefahaman langsung pun dengan ahli sunnah wal jamaah yang kita selalu beriman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, kita lihat satu persatu. Sebenarnya ada banyak, ada berpuluh-puluh ciri, tetapi hari ni Soleha nak share 7 je. Okey, ciri-ciri yang pertama adalah di mana pihak yang ada fahaman Wahabi ni, dia menyatakan bahawa Allah ni ada dekat langit dan bersemayam di atas arash. So, betul ke tidak? Sesungguhnya kita sendiri pun tak tahu Allah itu ada di mana. Dan apa yang kita tahu, apa yang kita beriman adalah Allah tu sentiasa ada, melihat kita, mendengar apa yang kita katakan, dan Allah sentiasa memerhatikan kita. Tak ada satu pun yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah pun terlepas daripada pandangan kita. Ada yang mengatakan, pihak-pihak Wahabi ni, fahaman Wahabi ni mengatakan Allah ni duduk di arash, di langit sana tu. Allah bersemayam dan duduk di atas langit sana. So, itu adalah bukanlah yang perlu kita percayai, kerana kita beriman serta kita ada fahaman kita sendiri. Fahaman kita adalah ahli sunnah wal jamaah. So, kita kena follow dan kita kena ikut. Okey, ciri yang kedua adalah ahli fahaman Wahabi juga, mereka menolak amalan menyebut lafaz niat usolli. Kita kalau kita dalam rukun solat kan, kita ada rukun qauli, kita ada rukun fi'li, kita ada rukun qalbi. So tiga-tiga ni ada perbezaannya. Di mana rukun qauli adalah sebutan, lafaz kita.
Rukun fi'li adalah perbuatan. Apa action kita? Apa yang kita lakukan? Pergerakan kita dalam solat. Rukun qalbi adalah hati kita, di mana kita tak lafazkan, kita tak gerakkan, tetapi melalui hati saja, qalbi. So dekat sini, fahaman Wahabi mengatakan waktu solat tak perlu lafaz usolli tu. Tetapi dalam solat kita, apa yang kita belajar dalam fardu ain, dalam solat kita, rukun qauli ni, kalau kita tak sebut, solat kita tak sah. Takbiratul ihram, wajib untuk kita melafazkan lafaz usolli takbiratul ihram tu mendengar di pendengaran kita. Sebab tu sesiapa yang melakukan solat tetapi tak tunaikan, tak lafazkan usolli ni, kita tengoklah dia rupanya ada fahaman Wahabi. So dalam kita ni ahli sunnah wal jamaah, kalau solat tak lafazkan takbiratul ihram, solat kita tak sah sebab kita tak laksanakan rukun qauli tersebut. Okey, yang ketiga, fahaman Wahabi juga menolak amalan. Dalam selawat, diorang tak bagi kita sebut Sayyidina Muhammad. Selawat kita, sebenarnya selawat ada banyak versi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam Solehah sendiri pun selalu selawat. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Tetapi, ciri-ciri fahaman Wahabi ni, dia tak bagi. Dia tak bagi kita bila selawat tu sebut lafaz Sayyidina. Dia larang. Betapa perbezaan dengan kita ni. Kita dah biasa kan? Kita dah biasa dah. Kita bila berselawat tu, kita ada nak selawat panjang, ada yang nak selawat pendek je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang nak selawat panjang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. So kalau kita belajar, kita dapat banyak percanggahan dan perbalahan. Mereka tak setuju kita selawat dengan cara begini, mereka tak setuju. Kita baca lafaz usolli dengan cara macam tu pun mereka tak setuju. So kita kena faham dan kita kena kenal pasti siapakah ciri-ciri fahaman Wahabi ni yang tak sama dengan sealiran dengan kita. Okey, yang keempat, fahaman Wahabi juga, mereka menolak zikir, wirid, doa selepas solat. Mereka tak benarkan. Mereka melarang kita. Kita kan, kalau kita berjemaah solat dekat masjid kan selalu ada zikir-zikir, ada wirid selepas solat, ada doa yang panjang selepas solat. Tetapi mereka tidak. Mereka tidak benarkan lepas solat, okey, dah habis baca salam, dah terus bangun. Itu adalah ciri-ciri fahaman Wahabi. Tetapi kita, Allah sangat menggalakkan diri kita puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala lepas solat tu, nak berdoa, nak berzikir, nak baca doa khusus, nak baca selawat dan sebagainya. So itu tak salah. Itu tak salah dan tiada larangan untuk kita baca doa ataupun wirid selepas solat. Tetapi fahaman Wahabi ni, dia tak sama macam kita. Sebab tu ada setengah perkara memang kita janganlah ikut fahaman Wahabi tu, sebab kita adalah ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita sendiri mengikut amalan-amalan para sahabat yang baik-baik tu kita ikut, insya-Allah. Okey, yang kelima, ciri-ciri fahaman Wahabi juga, mereka menolak rakaat solat tarawih tu 20 rakaat, mereka tolak. Mereka tak setuju. Mereka tak terima. Mereka kata mana ada solat tarawih sampai 20 rakaat. Tetapi kita orang Melayu, orang Islam ni, kita ada satu kesungguhan di mana siapa buat rakaat lebih dalam solat tarawih, dia dapat lebih lah. Pahala dia lebih lah. Dan kita sendiri pun tidak menolak kalau orang nak buat solat tarawih tu 8 rakaat ke 20 rakaat ke, tak ada masalah. Sebab solat tarawih ni adalah solat sunat. Solat sunat yang dituntut oleh Islam untuk kita melaksanakan pada bulan Ramadan. So ahli sunnah wal jamaah ni, dia menolak bulat-bulat dan dia membantah untuk kita melakukan solat sunat tarawih ni tak boleh 20 rakaat. Dia tak bagi kita buat macam tu. Okey, yang seterusnya, yang keenam, ahli sunnah, ahli fahaman Wahabi juga menolak bacaan Yasin dan juga tahlil. Dia kata sesat siapa yang baca Yasin ni, sesat siapa yang buat tahlil ni, lagi-lagi tahlil malam Jumaat, kenduri arwah, dia tak bagi. So bila kita
Ada fatwa, ada mufti yang bermusyawarah apakah jatuh hukum bila seseorang tu nak buat kenduri tahlil, nak buat bacaan Yasin setiap malam Jumaat. Tak salah. Tak salah dan sangat-sangat digalakkan. Sebab banyak kelebihan bila kita buat majlis tahlil, majlis arwah untuk arwah ibu bapa kita, kesaudara mara kita yang telah meninggal dunia ni adalah digalakkan. So kita kalau nak buat benda kebaikan ni, semua tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu adalah fahaman Wahabi. Dia tak suka untuk kita beramal lebih-lebih, nak buat amalan sunat lebih pun tak boleh. Semua dia nak tolak, semua dia nak bantah. Ini adalah ciri-ciri fahaman Wahabi. Okey, yang terakhir, fahaman Wahabi juga mengatakan bid'ah ni semua sesat. Tak ada bid'ah hasanah. Sebabnya sebelum ni saya pernah share kan tajuk bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ni adalah sesuatu perkara yang mana kita lakukan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada zaman Nabi tak buat amalan tersebut. Nabi tak buat ibadah tersebut. Nabi tak buat ritual tersebut. So kita ialah selepas Nabi wafat, kita berlaku perubahan zaman. Kita berlaku perubahan sahabat, tabi'in dan sebagainya. Lalu berlakulah perbezaan, tiba-tiba cara hidup berubah, cara ibadah pun berubah. Dan kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Tak ada menghalang pun untuk kita melakukan segala perkara sunat ke. Sebenarnya banyak lagi kalau anda baca, ada berpuluh-puluh ciri-ciri fahaman Wahabi ni. Ni yang Soleh share ni adalah antara yang famous lah, yang selalu orang tanya. Contoh pergi majlis, pergi kenduri, pergi ziarah, pergi kubur, boleh ke tidak. Sebenarnya ziarah kubur pun sebenarnya digalakkan dalam Islam, tetapi fahaman Wahabi dia larang untuk kita menziarahi kubur. Dia kata menziarahi kubur ni tak boleh. Sebab orang-orang tu, roh-roh tu telah mati, telah meninggalkan dunia. Kenapa kita nak ziarah lagi? So kita nak ikut fahaman mana? Kita adalah fahaman ahli sunnah wal jamaah, yang mana Allah izinkan untuk kita melakukan perkara-perkara kebaikan selagi tak merosakkan akidah, selagi tak menyalahi adat, selagi boleh serta tak merosakkan iman kita, kita boleh lakukan. So jangan kita stuck, jangan kita block diri kita, itu tak boleh, ini tak boleh, aku buat itu salah, buat ini salah. So kita boleh buat. Adakah bacaan Yasin tu dilarang? Sedangkan Yasin, surah Yasin tu adalah jantung Al-Quran. Dan banyak telah membuktikan bila kita beramal dengan surah Yasin pun boleh menyembuhkan penyakit, boleh menyebabkan anak kita bijak dalam pelajaran. Surah Yasin ni banyak fadilatnya. Sehingga kan saintis bila dia kaji molekul-molekul dalam air bacaan Yasin tu, molekul dia sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik dan indah bila ditengok daripada kanta pembesar yang khas untuk lihat benda-benda kecil. So kat sini kita lihatlah betapa keagungan Allah. Allah sentiasa maha berkuasa terhadap segala isi alam ni. Kita nak beribadah, kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Tak adalah amalan yang sesat ke, bid'ah yang buruk ke, tetapi kita melakukan ni berlandaskan iman. Kita melakukan hanyalah niat kerana Allah Ta'ala. Tak ada pun kita beribadah, kita kata nak beribadah menyembah berhala ke, nak menyembah pokok ke, nak pergi laut kemudian bawa lembu seekor ke, kambing seekor ke. Tak. Kita memang kita beriman, kita ada fahaman kita sendiri ikut dengan mazhab Asy-Syafi'i, yang mana mazhab Asy-Syafi'i pun ada masanya hukum-hukum yang ditetapkan agak tegas. Agak tegas, dan kita sendiri pun sesuai untuk kita lakukan sepanjang zaman kita ni. Kita adalah umat Nabi Muhammad dan kita adalah umat akhir zaman. Selagi sesuatu perkara tu tak menyusahkan, selagi sesuatu perkara tu tak membebankan kita, tak menyusahkan kita. Sebab Islam tu adalah agama yang mudah. Islam tu adalah agama yang syumul. So kita jangan nak menolak bid'ah ke, jangan nak menolak apa fahaman ahli sunnah wal jamaah ke. Kita follow ulama kita, kita follow guru-guru kita, ustaz-ustaz yang banyak bagi ceramah ni, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, adakah buat sekian-sekian sesat. So kita kena pelajari dan kita kena tabayun. InsyaAllah bila kita faham,
satu-satu fahaman ni, kita dapat membezakan antara baik dengan yang buruk. Selagi tak bercanggah, kita boleh lakukan. Dan Islam tu sendiri nakkan kita ni sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, berlumba-lumba untuk raih saham akhirat kita. Dan banyak sangat cara untuk kita bagaimana kita nak raih redha dan kasih sayang Allah, nak kumpul pahala banyak-banyak, nak bekal amal kita banyak-banyak. InsyaAllah Allah sentiasa sediakan ruang yang sangat banyak untuk kita. Yang penting kita rajin upgrade ilmu, upgrade level rezeki kita, upgrade iman kita, upgrade amalan kita kepada yang lebih baik daripada hari-hari semalam, insyaAllah. Okey, ada persoalan tak nak tanya setakat ni berkenaan dengan fahaman Wahabi? Sebenarnya FTR sendiri pun kami berdakwah dengan buku, ada je golongan yang tak setuju dan ada golongan yang kecam FTR ni. Dia kata FTR ni sesat, perlu kepada hadis, perlu kepada Al-Quran. So kalau semua orang nakkan FTR ni ada hadis dan ada ayat Al-Quran, bagaimana mereka yang baru basic-basic, kanak-kanak, golongan remaja yang baru nak mencintai agama Islam, nak mulakan daripada basic ni, tiba-tiba dia terkejut, aku kena hafal hadis, aku kena beramal dengan ayat Al-Quran. So sebenarnya Islam tu mudah. Jangan kita membebankan sesuatu hukum tu sehingga buat orang jauh tak nak mendalami Islam. Tetapi Islam tu galakkan kita mendalami Islam dengan rasa cinta dulu. Kita nak dulu berhijrah, kita nak dulu untuk berubah. Tetapi kalau awal-awal dah rasa berat, dah rasa sukar, insya-Allah itu sebenarnya bukanlah sesuatu cara yang bagus untuk kita beriman kepada Allah. Sebab kita nak beriman kepada Allah ni kena hati kita. Hati kita yang nak, hati kita yang redha, hati kita sendiri yang nak berhijrah. Dan Allah beri hidayah kepada kita, kepada manusia, kepada sesiapa yang dikehendakinya, insya-Allah. Dan berdoalah semoga Allah kekalkan hidayah dalam hati kita, tidak berbolak-balik, tidak jatuh daripada kancah yang tak diingini. Insya-Allah kita semua dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan mana? Tak nampak soalan. Amalan diorang diterima tak? Oh, Kak Emma tanya. Amalan Wahabi ni diterima tak? Wallahu a'lam. Sebab kita solat pun solat kerana kita adalah umat Islam. Sebab memang solat tak ada nak cakap banyak. Sebab solat waktu pergi buat umrah, pergi Mekah sana, orang Arab dia solat, tetapi cara solat dia adalah mengikut mazhab Hanafi, di mana dia tak ambil wuduk, dia nampak rambut, dia tak pakai stokin kaki. Itu adalah mazhab Hanafi. Dia kata tak apa, dia kata solat dia sah. Tapi kita negara kita Malaysia, kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang ditetapkan macam mana seseorang wanita muslimah yang nak solat wajib jaga aurat, tutup rambut, rambut tak boleh nampak, kaki tak boleh nampak, tangan, pergelangan tangan, aurat kita, batas aurat kita tak boleh nampak. Tetapi bila solat pergi Mekah sana, bila solat bercampur dengan umat satu dunia, kita tak boleh cakap solat dia tak sah, kita tak boleh cakap solat dia tak diterima. Sebab dia ada fahaman dia ada mazhab dia. Sebab tu mazhab ada 4. Mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. So kita depends kepada mazhab kita dan kita depends kepada pemerintahan agama Islam kita yang mana. Tak, Wahabi ni bukan mazhab. Wahabi ni fahaman. Dia ada fahaman dia yang sangat-sangat mengikut, orang kata macam fahaman dia ikut kepala mereka. Macam kita ahli sunnah wal jamaah, memang kita follow. Kita adalah mazhab Asy-Syafi'i, kita ada ilmu kita, kita ada cara kita, yang mana solat pun kita rukun qauli fi'li. Tapi dia orang kalau mazhab luar, fahaman luar, mereka tak ada fahaman-fahaman macam tu. Mereka tak ada ilmu-ilmu macam tu. Sebenarnya luas sangat. Ilmu Allah ni tersangat luas. Banyak sangat kalau kita nak pelajari. Dan kita sendiri pun tak boleh nak cakap orang tu salah ke, orang ni salah ke. Dan mereka sendiri tak boleh nak cakap kita sesat ke, kita ni salah ke, tak. Sebab kita ada fahaman kita. Kita ada imam kita. Kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah macam mana? Kita beribadah macam mana? Mazhab kita macam mana? Fahaman kita macam mana? Dari segi kalau nak tanya diterima atau tidak,
Wallahu a'lam. Itu adalah urusan Allah dengan hamba Allah tersebut. Yang penting kita, iman kita tak berpaling. Iman kita sentiasa yakin Allahu Ahad, Allah satu. Okey? Boleh tak? Mana komen dia dah ternaik? Betul Kak? Betul Kak Miss? Betul tu. Panjang learning point Kak Miss. Penulisan tu yang sebenarnya menjentik hati seseorang untuk mendalami Islam. Yelah, selagi hati kita tak terjentik untuk cinta kat Islam, untuk peluk agama Islam, so hidayah tu tak akan sampai kat kita. Dan orang kata hidayah ni bukan perlu ditunggu, bukan perlu dinanti. Hidayah ni kita kena cari. Ada kalanya kita kena hijrahkan diri kita. Hijrahkan diri kita sentiasa dan kita berusaha. Barulah Allah kurniakan kepada yang terpilih, Allah berikan taufik dan hidayah kepada yang bertuah, insya-Allah. So kita semua beruntunglah. Allah lahirkan kita dah sah-sah kita Islam. Allah lahirkan kita dah sah-sah kita ada iman. Allah lahirkan kita dah sah-sah kita dalam ada perasaan ihsan dalam diri kita. Iman, Islam, ihsan, tiga perkara ni tak boleh berpisah daripada hidup manusia. Selagi dia ada iman, selagi ada Islam dalam diri dia dan ada sifat ihsan dalam hati dia, insya-Allah dia adalah mukmin yang berjaya dunia dan akhirat. Okey? Okey, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah Solehah akhiri majlis ilmu Solehah pada hari ini. Insya-Allah segala salah silap harap dimaafkan, dan yang baik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah datangnya daripada diri Solehah sendiri. Semoga kita sama-sama terus cari ilmu, cari gali ilmu, cari ilmu yang boleh membuatkan kita dekat dengan Allah, bukan makin melalaikan kita, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.